Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila binti Rashid dan bernombor metrik D2020970009. Hari ini saya akan membentangkan assignment satu saya iaitu saya memilih tajuk Malicious Code. Bagi topik 1, jenayah dan keselamatan komputer, kod berniat jahat, malicious code, keselamatan komputer. Bagi definisi, menurut Hills, mentakrifkan kod berniat jahat sebagai sebarang kod yang ditambah, diubah atau dialih keluar daripada sistem perisian untuk sengaja menyebabkan kemudaratan atau menumbangkan fungsi yang dimaksudkan daripada sistem. Kod hasad ialah istilah untuk kod sama ada ia sebahagian daripada skrip atau dibenamkan dalam sistem perisian direka untuk menyebabkan kerosakan, pelanggaran, keselamatan atau ancaman lain kepada keselamatan aplikasi. Bahagian penting dalam definisi ini ialah niat. Serangan bukan berniat jahat memang berlaku dan selalunya tidak sengaja atau disebabkan kecuaian. Perisian hasad boleh menjangkiti rangkaian daripada email pancingan data. Contohnya, kod hasad datang dalam bentuk seperti trojan capaian jauh, trojan penghantaran kata laluan, trojan keyloggs, trojan pemusnah dan trojan proxy atau winggate. Trojan horse ialah perisian hasad yang menyamar sebagai kod atau perisian yang sah. Apabila berada dalam rangkaian, penyerang mempunyai akses yang sama seperti yang dilakukan oleh pengguna yang sah dan boleh membuat perubahan pada fail dan data. Dan dari segi malicious code ini, saya memilih Trojan horse. Trojan biasanya masuk melalui dua bahagian, bahagian client dan server, di mana orang yang ingin melakukan serangan atau mematai haruslah memasukkan atau menanamkan trojan di dalam komputer korban atau dengan cara memancing mangsa membuka fail yang telah diselipkan. Trojan seperti via email, download software, website. Kemudian menggunakan klien untuk menghubungkan dengan server dan memulai menggunakan trojan. Trojan biasanya untuk mengakses korban dengan menggunakan protokol, di mana protokol yang umumnya digunakan untuk komunikasi dengan baik iaitu protokol TCP ketika server dijalankan pada komputer mangsa. Umumnya, trojan mencuba untuk menyembunyikan diri kemudian memulai membuka port yang telah diatur untuk koneksi. Namun, jika terdapat metod lain iaitu auto starting agar trojan menjadi lebih baik saat komputer dihidupkan. Keyloggs. Keylogg adalah metod peretasan yang dilakukan dengan cara merakam aktiviti keyboard komputer secara diam-diam. Serangan ini berbentuk spyware atau peringkat berbahaya yang biasanya dilampirkan pada email. Jika spyware terpasang pada komputer, maka penggodam boleh menggodam setiap keystroke pada keyboard peringkat komputer 1. Keylogg merupakan aktiviti penggodam berbahaya yang harus diwaspadai. Data-data yang berhasil dikumpulkan dari rakaman keyboard yang dapat menyerang mendapatkan informasi penting dan sensitif. Misalnya, akaun social media, Bitcoin, e-banking dan sebagainya. Di sisi lain, keylogg juga sudah digunakan secara legal dan tujuan yang positif. Perusahaan yang bergerak di bidang web dan apps development umumnya menggunakan keyloggs untuk mengawasi setiap peringkat komputer karyawannya. Terdapat fungsi software ini untuk memantau penggunaan internet anak mereka. Keylogg memang dimiliki sisi positif tergantung maksud dan cara penggunaan. Hal ini demikian. Teknologi tersebut untuk hal-hal buruk dan kepentingan peribadi. Contohnya seperti mencuri informasi, mengakses data penting perusahaan, login, kandungan perbualan dan lain-lain. Selain itu, data yang diperoleh boleh dijual beli menggunakan serangan lain yang lebih besar. Pada dasarnya, pemasangan keylogg memerlukan sebuah akses fizik ke peringkat komputer. Salah satunya telah dewa web
disebutkan di atas, iaitu melalui attachment atau lampiran email. Selain itu, penyerang juga dapat memasang sendiri di komputer target secara langsung. Kesimpulannya, keylog adalah salah satu metod yang dilakukan dengan cara merakam seluruh aktiviti keyboard secara diam-diam. Peretasan bertujuan untuk mencuri data penting seperti akaun sosial media, e-banking, Bitcoin dan sebagainya. Serangan keylog dapat dielakkan dengan beberapa cara, antaranya iaitu menerapkan keamanan two-factor authentication, iaitu 2 faktor untuk pengesahan diri, melakukan update operating system dari segi sistem, browser, aplikasi, memperkuatkan kata sendi serta menggunakan software anti-spyware. Itu sahaja bagi jenis jenayah komputer yang saya memilih.